Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan cikgu pada hari ini. InsyaAllah hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita belajar tajuk 5.0, itu pengangkutan di Malaysia. Okey, hari ini kita akan bersambung tajuk 5.7, amalan pengangkutan lestari. Boleh kamu tengok buku teks kamu, muka surat 86. Okey, 86. Okey, ataupun kamu tengok skrin sama dengan cikgu. Muka surat 86. Baik. Sebelum ni kita ada belajar berkaitan dengan 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Okey, iaitu bermula daripada pengangkutan darat, pengangkutan air udara, pengangkutan awam di Malaysia. Kemudian kita tengok kepentingan dia. Okay. Hari ini kita akan sambung tentang amalan pengangkutan lestari. Sebelum kita masuk ke topik ni, okay, kita kena tahu dulu apa itu lestari. Okay. Untuk kamu yang masih belum tahu tentang apa itu lestari, kamu boleh tengok dekat buku teks muka surat 86 tu, dekat bawah tu, glosari yang cikgu kotakkan tu. Okay, lestari tidak berubah-ubah, kekal ataupun tetap. Okay, maksudnya di sini tajuk kita adalah amalan pengangkutan yang tetap, kekal ataupun tak berubah-ubah. Kenapa dia kata lestari? Okay, mari kita tengok apa kepentingan dia. Okay, kepentingan sistem pengangkutan lestari ialah yang pertama. Okay, tujuannya adalah untuk mengurangkan kos bahan api. Okay. Yang kedua, mengelakkan kesesakan lalu lintas. Yang ketiga, okay, adalah untuk mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Okay. Yang keempat, meminimumkan kemusnahan flora dan fauna. Yang kelima, mengurangkan hakisan tanah. Yang keenam adalah meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Ini adalah 6 kepentingan sistem pengangkutan lestari. Apabila kita mengamalkan amalan pengangkutan lestari, maksudnya pengangkutan itu tak berubah-ubah. Contoh yang tak berubah kat sini adalah okay, kita tidak menggunakan sembarangan kereta. Okay. Contoh, kalau kata ramai yang menggunakan kereta diesel, apa yang akan keluar? Keluar bahan api diesel, asap makin bertambah. Okay. Kemudian kalau orang gunakan kereta yang menggunakan bahan api petrol, okay, tetap akan mengeluarkan pencemaran asap petrol. Okey. Jadi dalam amalan pengangkutan lestari ni ada beberapa langkah yang boleh kita ambil, iaitu yang pertama, kita tengok amalan pengangkutan lestari kat bawah. Kat sini dia bagi kat kita 3. Okey, yang pertama adalah kita gunakan pengangkutan kereta elektrik ataupun hybrid. Okey. Kereta elektrik dia menggunakan elektrik lah. Okay. Hybrid dan hybrid. Okay, sama ada dia menggunakan separa elektrik dengan petrol. Okay. Itu boleh mengurangkan pelepasan ataupun pencemaran bahan cemar seperti petrol ataupun diesel. Okay. Apa tujuannya? Adalah untuk memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida. Okey, apabila kita menggunakan gas kita gunakan minyak petrol, minyak diesel. Okey, apabila kita start kereta hidup, kemudian kereta itu akan melepaskan gas karbon monoksida. Okey, gas karbon monoksida ni terlalu bahaya. Maksudnya apabila kita berada di kawasan tertutup, apabila kita tercemar dengan kawasan gas karbon monoksida, okay, kemungkinan kematian boleh berlaku.
Okey, sebab dia bukan oksigen, dia karbon. Okey, gas karbon ni bahan buangan. Okey, yang kedua adalah menjimatkan penggunaan bahan api. Ini adalah salah satu contoh kereta yang menggunakan elektrik. Dekat Malaysia ada beberapa jenis kereta lah yang ada menggunakan charger elektrik ni. Kalau kamu pergi dekat highway, banyak ada ni EV charger ni. Tapi kalau dekat Pekan adalah, kalau kat Kuala Lumpur sudah ada, tapi kalau dekat Perak macam tempat kita ni, jarang sangat kita jumpa charger macam ni dekat stesen minyak. Okey. Seterusnya amalan pengangkutan lestari yang kedua adalah kita boleh berkongsi kereta. Seperti mana yang ada sekarang, kita sudah ada Uber, kita sudah ada Grab. Okey, itu dipanggil sebagai amalan pengangkutan lestari. Okey, ataupun kalau tak naik Uber, tak naik Grab pun, kita boleh berkongsi kenderaan untuk menuju ke sesuatu tempat yang kita nak pergi. Okey, tapi kalau kita tak ada kereta, kita masih lagi boleh menggunakan perkhidmatan kereta seperti Uber dan Grab. Okey. Yang pertama adalah untuk mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Okey. Jadi tak adalah berlaku kesesakan. Bila nak balik raya ke, nak balik kampung ke, kita kalau yang bujang-bujang ni boleh tumpang kawan kalau jalannya sehaluan. Okey. Kemudian bila berkongsi kereta ni, dia akan mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida. Contoh, kalau kamu tengah bekerja di Kuala Lumpur waktu time raya, sekarang memang tak boleh balik kan, sebab PKP. Okey, kalau dalam keadaan yang dah aman esok, tak ada PKP lagi, kamu bekerja di bandar, kamu nak pulang ke kampung, eloklah okey, amalkan pengangkutan lestari, iaitu berkongsi kereta. Okey, 2-3 orang kerja dekat satu tempat, contoh dia bandar Kuala Lumpur ke, Penang ke. Okey, kamu boleh berkongsi kereta untuk balik ke kampung halaman kamu. Jadi dia akan mengurangkan pembebasan karbon monoksida. Kalau lah 5 orang dapat kongsi satu kereta, dia dah menjimatkan satu, duit kamu boleh berkongsi. Yang kedua, mengurangkan bilangan kenderaan ke atas jalan. Yang ketiga, mengurangkan gas karbon monoksida. Okey. Seterusnya yang terakhir, amalan pengangkutan lestari. Yang ketiga adalah penggunaan pengangkutan awam. Okey, kamu juga boleh menggunakan pengangkutan awam yang telah disediakan oleh kerajaan. Okey, seperti mana yang telah ada sekarang, kereta api, KTM, okey, bas, lagi apa? Taksi boleh pakai juga. Okey. Ini juga untuk mengurangkan masalah kecelakaan. Okey, pengangkutan awam percuma oleh pihak kerajaan, contohnya bas perkhidmatan bandar Go KL dan bas Muafakat Johor. Yang ni ada pada bandar-bandar besar lah. Dia terletak ataupun terpulang kepada kerajaan negeri. Ada setengah macam dekat Kuala Lumpur sana, dia ada tiket. Okay. Ada yang free, ada yang berbayar, ataupun ada yang bayar bulan. Murah lah. Contoh dia, kalau kamu nak sewa kereta, okay, jarak dalam 1 km tu mungkin dalam RM5-6. Tetapi kalau kamu gunakan pengangkutan awam ni, kamu hanya bayar RM1 je. Dalam hari tu kamu boleh berulang-alik pergi ke mana-mana pun. Itu contoh, okay, yang telah dibuat oleh kerajaan untuk nak mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sebab dekat Pekan sana
memang sesak. Okey, itu saja untuk amalan pengangkutan lestari. Kamu kena ingat apa maksud lestari tadi? Tidak berubah, iaitu kekal ataupun tetap. Maksudnya kita perlu mengamalkan pengangkutan yang macam tu. Kurangkan untuk menggunakan kenderaan sendiri ataupun gunakan kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik ataupun hybrid. Okey, sebab kita nak menjaga alam kita supaya tidak merosakkan ekosistem yang ada. Okey, setakat itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan masuk tajuk yang seterusnya pada minggu depan, iaitu bab 6. Okey, sebelum kita habiskan topik ini, cikgu nak kamu buka muka surat 89. 89. Okey, cabaran minda. Okey, kamu tolong lengkapkan cabaran minda ni, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, yang ni nombor 3 kita dah ada sikit-sikit lah yang cikgu bincangkan tadi. Cuma kamu kena tengok balik daripada awal topik sampai ke akhir. Kenapa kerajaan memperkenalkan sistem pengangkutan rel bersepadu? Rel bersepadu ni apa dia? Monorail, transit, LRT ataupun MRT. Bagi yang tak tahu, dia lebih kurang macam ni. Gambar ni. Inilah dulu kereta api Tanah Melayu orang panggil, tapi sekarang dia dah tukar. Okey, dulu ada driver, sekarang dah pakai robot. Itu dipanggil sebagai LRT lah, monorail lah. Kemudian apa lagi? Satu lagi yang tadi mana dia? Monorail, LRT, MRT. Okey. Jadi siapkan latihan ni, cabaran minda. Okey, kemudian kamu hantar dalam Telegram group kelas kita lah. Okey. Baik, itu saja daripada cikgu. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk topik yang terbaru, bab 6, telekomunikasi di Malaysia. Okey, kamu boleh tengok dulu 6.1 alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.